ala Rasulillah. Okay. Untuk pusingan yang kedua ni, soalan yang kedua, berkenaan dengan kita dah sebut tadi akidah tu apa dia, iaitu satu kepercayaan, satu pegangan yang memang kejap duduk dalam hati kita. Kita percaya yang tu, kita akan bawa kepercayaan tu sampai kepada mati. Itu ialah berkaitan dengan akidah. Bila sebut akidah ni, sudah pasti dia ada ancaman. Akidah tu dia ada ancaman-ancaman dia. Dan ancaman dia tu ada ancaman yang nak meruntuhkan ataupun ancaman yang bersifat nak menyamarkan. Kalau tak boleh bagi runtuh akidah tu, paling kurang bagi bercampur antara yang betul ataupun tak betul. Sebab tu macam yang disebutkan tadi, ada akidah yang betul, ada akidah yang rapuh, ada akidah yang menyeleweng. Dan kita kena sedar, di negara kita ataupun umat Islam seluruhnya menghadapi ancaman terhadap akidah. Menghadapi ancaman terhadap akidah. Benda yang saya nak sebut, kita sebagai manusia ni Tuhan jadikan ada tabiat nak percaya sesuatu. Ini kita bercakap secara umum. Islam ke tak Islam ke, dia ada tabiat nak percaya sesuatu. Dan benda yang dia nak percaya tu sama ada boleh dibuktikan memang wujud ataupun tak boleh dibuktikan ianya wujud, tapi ada orang pilih untuk percaya ataupun untuk tak percaya. Ini kita kena kenal dulu supaya kita tak terkejut, kita tak jadi cemah bila mana kita tengok kenapa orang ni boleh ikut ajaran ni, kenapa orang ni tak minat dengan yang betul. Sebab klasifikasi tabiat manusia ni berbagai-bagai. Ada orang dia selesa dengan yang ni, ada orang dia tak selesa dengan yang ni, dia minat dengan yang ni dan dia tak minat dengan yang ni. Cuma agama Islam dia kempen, bila mana kamu nak hidup dengan betul, ada cara dia, iaitu dia kempen pada kita untuk dengar taat pada Rasul, untuk dengar taat dan teliti kepada firman Tuhan melalui kitab-kitab terdahulu. Sebab tu bila bercakap tentang akidah yang kejap, akidah yang benar, yang kukuh, dia mesti ada sumber ambilan yang tak akan boleh argue lagi, ataupun sumber tu tak boleh kita kata macam-macam ataupun tak boleh ganggu gugat lagi, tak boleh diganggu gugat. Sumber tu sumber yang tak berubah daripada awal cerita orang kenal agama sampailah terakhir sekali manusia yang nak bersama dengan agama di hari akhirat nanti. Itulah sumber akidah yang akan dibawa. Islam dia ada sumber akidah dia, iaitu dia ada Quran dan dia ada hadis. Dan kedua-dua sumber ni sudah pasti nak faham, dia perlukan penelitian. Sebab tu kita pernah dengar pembahagian ilmu ni, dia ada fardu ain, dia ada fardu kifayah. Akidah duduk dalam fardu ain, dan semua yang duduk dalam akidah tu ialah datang sumbernya daripada Al-Quran. Paling-paling basic yang kita kena tahu berkaitan dengan dalil kepentingan akidah, kepentingan mengesakan Tuhan, ialah apa yang kita duk baca selalu dalam salat kita daripada suratul Fatihah. Bila mana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu intipati akidah paling utama sekali. Itu dalil dia. Hanya kepada engkau kami sembah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Itu terjemahan bahasa Melayu kita. Walaupun ada sebahagian para ulama mengkritik terjemahan itu, antaranya Profesor Hamka, dia kritik terjemahan ni. Dia kata terjemahan ni masih lagi sempit, tak luas lagi. Sebab kerana terjemahan yang macam itulah, sebahagian orang dia nampak agama ni hidup di tempat ni, tak hidup di tempat lain. Sebab tu Hamka dia setuju kalau orang terjemah hanya kepada engkau kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami memohon segala hajat, segala keperluan. Itu yang dia nak bawa. Sebab kalau terjemah iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami sembah, perkataan sembah ni dia tidak hidup dalam semua aspek kehidupan, dalam semua waktu hidup. Bila mana sebut sembah, orang kita dia akan faham sembah Tuhan dengan sembah pembesar, sembah raja, sembah sultan, istiadat sembah tu, kita faham situ. Tapi kalau beribadah, dia hidup. Dia bukan hanya di masjid surau, bahkan orang tu duduk berjual pagi hari, orang tu pergi buat urusan kerja dia, di situ pun dia sedang ibadah. Di situ pun dia kena jelaskan akidah dia, dia kena jelaskan pengesaan dia kepada Tuhan. Dan juga
dalam bab minta tolong, ada hajat, ada susah apa, semua kena refer balik kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi nak sebut pada kita, akidah yang betul ialah akidah yang ada sumber, yang tak boleh diganggu gugat dan tidak ada pertembungan pada sumber tu. Sekejap cakap macam ni, sekejap cakap macam ni, tak, sama saja daripada awal sampai akhir sama. Sebab tu agama Islam ini membawa seruan yang sama. Daripada zaman Nabi Adam sampai pada zaman Nabi Muhammad, seruan dia sama, iaitu seruan kepada keesaan. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertembungan, tidak ada seorang Nabi lain sikit daripada Nabi-Nabi lain, tidak ada, dia sama. Itu maksud akidah yang betul. Okay. Yang kedua ialah akidah yang rapuh ataupun akidah yang samar ini. Dia berlaku pada orang Islam. Ini ancaman yang kita kena sedar. Okay. Akidah yang rapuh, akidah yang samar ni, dia akan beri kekeliruan untuk kita memahami sumber yang betul. Sumber tu betul lah, Quran dan hadis, tapi dia datang, dia kacau sikit sumber tu sehingga kita pun rasa tergugat dengan cubaan yang dilakukan. Contoh zaman sekarang ni yang masih lagi aktif, yang masih lagi bergerak, sama ada kita perasan tak perasan, mungkin kita duduk dalam kampung ni kita tak perasan, tapi orang-orang yang duduk di bidang akademik, orang-orang yang duduk di lapangan bergaul dengan macam-macam orang, antaranya ialah gerakan nak bagi nampak hadis Nabi tu tak tahu mana sangat, Quran je yang kita kena dahulukan, yang kita sebut dengan nama anti hadis, ataupun nama yang komersial sikit, Quranis. Bahasa Arab dia panggil Quraniyun. Dari segi apa yang dia orang perjuangkan, kita kena dahulukan Quran. Betul lah tu, memang kita kena dahulukan Quran, tapi kita argue, kita petikai pada hadis. Sebab pada hadis ni ada benda-benda yang masih belum jelas, yang boleh dibuat bermacam-macam andaian, tapi semuanya tu berdiri di atas andaian. Semuanya itu bukan berdiri di atas konkretnya hujah. Saya nak sebutnya, kalau orang macam ni, dia datang, dia bercakap, tuan-tuan tak akan nampak dia orang yang mengarut, dia orang yang macam bijak cara fikir dia. Itulah kita nak sebut. Maknanya idea dia tu macam ada nafas baru, lain macam sikit, jarang dengar. Biasa ustaz-ustaz lain bercakap lain, dia datang ni macam kemas sikit, bahasa-bahasa dia guna, bahasa-bahasa bunyi Mak Saleh sikit, walaupun kita tak faham. Cuma orang ni dia nampak orang tu petah boleh sebut perkataan tu, dia rasa hebat orang tu. Sebab tu dalam hadis kita tengok Nabi sebut, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya perkataan-perkataan yang disusun elok. Orang-orang yang berceramah ni, yang pandai bercakap ni, yang tak ada gugup, yang kemah dia bercakap, walaupun dia datang dengan bermacam-macam syubuhat, orang yang macam ni, susunan perkataan dia elok ni, dalam satu hadis kata la sihra, kadang-kadang dia macam ada kesan sihir. Dia tak sihir, cuma nak kata orang pandai bercakap mampu mempengaruhi orang. Kepandaian satu orang tu bercakap, dia tak ada gugup, tak ada bunyi sekat-sekat waktu dia bercakap. Itu antara rahsia dan resipi orang boleh tertarik dengan apa yang dia bawa. Walaupun idea dia tu ialah idea yang bercelaru, apa yang dia bawa tu ancaman, bukan lagi ilmu baru, ancaman pun. Bukan lagi dakwah, dakyah. Dakyah ni ialah lawan pada dakwah. Dakwah ni dah bawa benda-benda betul, dakyah ni dah bawa benda-benda mengarut. Maknanya saya nak sebut akidah yang rapuh, yang ni yang kita sukar untuk kenal pasti. Yang ni perlukan penelitian, yang ni perlukan sedikit usaha yang orang kata apa, kena bersungguh sikit, supaya kita tak menjadi makanan kepada benda-benda macam ni. Kita tak terjerat sekali, sebab inilah realiti yang berlaku. Inilah realiti. Dan saya tengok pada bab ni lah yang orang samar. Sebab tu kalau tengok ada seorang tokoh yang terkenal, iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia ada buat beberapa buku, antaranya As-Sunnah wal Bid'ah, dan selain daripada tu buku-buku yang lain dia ada buat. Antara benda yang dia tekankan pada bab ancaman kepada orang Islam ialah al-mu'taqadat wat taqalid, kepercayaan-kepercayaan dan juga kebiasaan adat tradisi ni. Ini yang mengganggu gugat akidah orang. Keselesaan beramal dengan benda-benda lama yang tidak jelas.
yang menyebabkan dia tak ada rasa ada apa-apa ancaman pun buat benda tu. Sebab tu dia meneruskan nak buat benda tu, dan dia percaya benda tu ada manfaat, boleh beri sesuatu, boleh buat dan boleh mengangkat darjat dia di akhirat. Ataupun kita sebut, mungkin orang dia rasa sensitif perkataan ni, iaitu ancaman amalan-amalan yang berbentuk bid'ah. Walaupun orang rasa benda tu perkataan ni, aduh sebut juga perkataan ni, itu ialah benda yang memang ada dalam agama, tak boleh nafi. Sama ada orang tu berusaha nak faham ataupun berusaha untuk tak nak faham, itu pilihan orang. Saya nak sebut ni, bila mana nak sebut, akan ada pihak yang akan blok. Sebab nak sebut perkataan ni, seakan-akan perkataan ni terlalu menyakiti orang. Sebab dalam isu ni, di negara kita ni ada beberapa kumpulan. Ada kumpulan yang terlalu rigid bercakap tentang bid'ah, seakan-akan semua benda terhalang. Ada kumpulan yang terlalu luas cakap dalam bab ni, seakan-akan bid'ah tu tak wujud dalam agama. Dan ada kumpulan yang ketiga yang mengukur dia di atas neraca ilmu maqasid. Ni saya sebut sikit lah, tuan-tuan dengar je dulu apa yang saya sebut, nanti kita akan nampak apa saya nak sebut ni. Okay. Saya nak sebut sini lah, bahayanya benda-benda yang bersifat samar dalam agama. Sebab tu Nabi sebut al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Benda-benda halal jelas, benda-benda haram jelas, wa bainahuma, dan di antara halal dan haram tu ada benda-benda yang disebut sebagai mutasyabihat ataupun benda-benda yang disebut sebagai syubuhat. Dia tak jelas. Yang tak jelas ni nak buat macam mana? Tak payah terlibat lagi. Tak payah terlibat, lebih baik. Untuk kita lah, bagi kita orang awam ni, tak terlibat lebih baik. Kalau kita nak terlibat, kita kena jadikan diri kita ni tahu semua benda yang berkait, supaya kita boleh beza yang mana betul, yang mana tak betul. Maknanya kena ada upgrade dirilah. Sebab tu dalam bab berinteraksi dengan Quran, berinteraksi dengan hadis, sedikit demi sedikit kita kena ada upgrade. Alhamdulillah di Perlis ni, kalau tengok kuliah-kuliah maghrib, ada sedikit kelainan pada negeri lain. Maknanya dia tak bercakap pada kitab yang sama. Ada sedikit kuliah-kuliah yang bersifat berat sikit untuk orang faham. Cuma nak katanya ada peningkatan. Sebab kalau pembelajaran bersifat mendatar semata-mata, itu antara sebab datang ancaman samar ni masuk juga jerat. Jadi kuliah-kuliah akidah ni kadang-kadang kena bagi tahu juga ancaman-ancaman, benda-benda. Bagi teori, bagi juga ancaman. Sebab kita mungkin belajar akidah, kita akan nampak akidah yang sesat ni Mu'tazilah, akidah yang sesat ni Jabariyah, akidah yang sesat ni Jahmiyah. Kita duk ingat benda-benda tu dah tak ada dah terkubur dah. Sebab nama-nama kumpulan ni pun dah tak ada orang sebut. Tak jumpa pun di Malaysia. Persatuan Mu'tazilah tak jumpa, Persatuan Jahmiyah pun tak jumpa. Tapi kita kena sedar, di negara kita ancaman kumpulan ajaran sesat yang membawa idea lama tapi tak pakai nama lama, pakai nama baru, masih lagi ada. Isinya sama. Macam itu saya nak sebut tentang ancaman dari segi akidah yang sama. Satu lagi akidah yang menyeleweng, yang jelas menyeleweng. Macam yang diberikan contoh tadi ialah Syiah. Umum kita tahu Syiah ialah sebuah ancaman, walaupun masih ada orang yang cuba mempertahankan. Dan di negara kita ni ada kumpulan-kumpulan yang cuba untuk membenarkan, ada kumpulan-kumpulan yang cuba untuk meninggikan laras perbincangan perbahasan mereka, sehingga nampak isu Syiah ni lah isu akademik, bukan isu orang kata apa, isu ancaman akidah, bukan. Okey, yang ni jelas kita boleh nampak sebab dia memang sudah orang kata apa, sudah jelas. Okay. Cuma saya nak katanya yang menyeleweng ni kebiasaannya, kalau bagi contoh Syiah tadi kan, Syiah kalau dia tak berjaya untuk tarik kita ke arah dia, dia akan kurangkan sikit dakwah dia tu jadi samar. Dia tak declare lagi diri Syiah, tapi dia duduk dalam lingkungan yang lain. Okay. Sebab tu yang paling bahayalah pada pandangan saya sekarang ni ialah kesamaran dalam akidah. Itu yang paling bahaya. Sebab ajak kepada yang tak betul ni, dia dua jenis orang je. Sama ada orang tu memang nak ikut ataupun orang yang tak faham. Cuma kes kebanyakan orang yang terlibat dengan kejahilan, terlibat dengan benda-benda sesat ni ialah kerana kejahilan dan malas untuk mengangkat kejahilan dia tu. Itu antara sebab yang memang menyebabkan orang tu terkena, yang memang menyebabkan dia akan jual akidah dia, sebab dia tak nak upgrade apa-apa pun pada diri dia.
Okay. Cuma saya nak sebut ancaman makin banyak, ancaman berbagai-bagai. Ancaman tu kreatif. Sekarang ni ancaman kreatif. Mengikut para pengkaji di negara kita ni ada lebih 60 agama baru yang menjadi ancaman. Termasuklah agama Islam diancam oleh beberapa fahaman. Buddha tempat kita pun, orang-orang Cina yang agama Buddha, dia orang ada ancaman dia. Tak nak cakap lah yang dia orang tu. Cuma nak katanya di negara kita ni ada bermacam-macam ancaman. Walaupun kita rasa macam okey. Antara sebab ancaman tu dia boleh masuk dan dia berjaya ialah kerana sifat selesanya dan tak rasa apa-apa kalau tak upgrade diri dengan ilmu. Itu antara sebab dia. Rasa macam okey je, rasa macam tak ada apa kot, tak kena lagi kot. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar, kita menjadi mangsa propaganda ataupun menjadi mangsa perkara-perkara syubuhat ataupun perkara-perkara yang samar ini. Saya nak sebutnya ialah macam-macam mana pun zaman sekarang kita kena ada usaha upgrade diri supaya kita dapat tahu beza. Nak bagi panduan secara lebih-lebih kurang boleh, tapi nak bagi lebih faham dan lebih pekat fahaman kita tu ialah dengan kita ambil masa, kita dengar perbahasan, cari orang yang betul-betul boleh bahas supaya kita nampak dan sedar di mana ancamannya. Jadi alhamdulillah itu untuk pusingan yang kedua. Jadi saya serahkan kepada